Lepas tu kaedah 117. Nafyul istita'ah qad yuradu bihi nafyul qudrah wal imkan wa qad yuradu bihi nafyul imtina' wa qad yuradu bihi al-wuqu' bimasyaqqah wa kulfah. Maksudnya menafikan istita'ah. Istita'ah itu maksudnya kebolehan. Kadang-kadang bermaksud menafikan kemampuan dan kekuasaan. Kadang-kadang bermaksud menafikan halangan. Dan kadang-kadang pula bermaksud menafikan sesuatu perbuatan dapat dilakukan dengan mudah. Ia kalaupun dapat dilakukan, maka dengan berat dan penuh susah payah. Ini kalau nafi istita'ah. Nafi istita'ah. Perkataan itu kalau digunakan dalam lepas itu ia dinafikan. Boleh memberi makna tiga kemungkinan. Itu maksud. Kalau perkataan istita'ah maksudnya bukan, kena faham lah. Maksudnya bukan perkataan istita'ah itu betul. Mana-mana pencahaya dia lah. Yastati'u, tastati'u, astati'u, dan sebagainya lah. Dengan pencahaya-pencahaya dia tu. Jadi kita bincang ni semua ni tentang nafi, penafian. Tadi nafi yang paling rendah, lebih mendalam artinya daripada menafikan yang paling tinggi. Ini menafikan istita'ah. Kalau dalam Quran itu sebut nafi. Kena ingat, nafi bukan nahi. Bukan nahi. Nafi. Maknanya kalau sebelum fi'il mudhari' itu tak mati bila akhir. Tak mati. Dengan adanya fi'il mudhari' itu tetap bahagian depan atau marfu' seperti biasa. Dia ada tiga kemungkinan. Jadi kita kena tengok di situ mana satu daripada tiga itu yang sesuai. Tidak boleh kita pakai sama semua tempat. Tak boleh begitu. Ini dah jadi kaedah. Bila jadi kaedah, penting itu panduan. Dalam Quran banyak sekali digunakan perkataan istita'ah dan pecahan-pecahannya tu. Keterangan baca Aiman. Apabila perkataan istita'ah dan pecahan-pecahannya dinafikan di dalam Al-Quran, maka ia boleh memberi salah satu daripada tiga maksud yang tersebut di dalam kaedah ke-117 itu. Pertama, menafikan kemampuan dan kekuasaan. Kedua, menafikan halangan. Ketiga, menafikan sesuatu perbuatan dapat dilakukan dengan mudah. Sekarang, mari kita lihat contoh bagi setiap satu daripada erti tersebut pada firman Allah di dalam Al-Quran. Pertama, apabila ia digunakan dengan maksud menafikan kemampuan dan kekuasaan. Bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun. Bermaksud, mereka tidak diberitahu masanya, bahkan yang dijanjikan itu akan datang kepada mereka secara mengejut serta terus membingungkan mereka, maka mereka tidak akan terdaya menolaknya dan tidak akan diberi tempoh bertaubat. Al-Anbiya ayat 40. Kemampuan menolak kedatangan hari kiamat dinafikan di dalam ayat ini. Ia tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia. Ini jelas kan? Fala yastati'una raddaha. Guna perkataan, inilah maksud guna perkataan istita'ah tu. Bukan maksudnya perkataan tu betul. Pecahan-pecahan dia. Jadi macam ni, yastati'una. Mereka tidak akan dapat. Mereka tidak mampu menolaknya. Kita fikir, boleh mampu nak menolakkan hari kiamat bila mari. Dah hari kiamat, matahari naik sebelah timur tu kita tak boleh nak tahan. Mana kita tidak mampu menahan matahari dari naik sebelah timur. Mampu? Siapa nak mengaku? Tak ada siapa pun yang akan kata mampu. Jadi istita'ah di situ, nafikan istita'ah berarti menafikan kemampuan, menafikan kuasa, menafikan kebolehan. Tak boleh, tak dapat, tidak mungkin. Maksudnya mustahil lah. Mustahil dapat buat benda itu. Ada kalanya itu maksudnya. Itu makna pertama. Maksud yang pertama. Seterusnya yang kedua. Kedua, apabila ia digunakan dengan maksud menafikan halangan.
إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Bermaksud, dan ingatlah ketika pengikut-pengikut setia Nabi Isa berkata, wahai Isa ibni Maryam, bolehkah Tuhanmu menurunkan kepada kami satu hidangan dari langit? Nabi Isa menjawab, bertakwalah kamu kepada Allah, benar kamu orang-orang yang beriman. Al-Ma'idah ayat 112. Pengikut-pengikut setia Nabi Isa berkata begitu bukanlah dengan anggapan dan kepercayaan Allah tidak mampu melakukannya atau mereka meragui kekuasaannya, tetapi maksud mereka ialah, apakah pada ketika itu ada apa-apa halangan untuk Allah menerima permintaan kami ini? Atau maksudnya, adakah Allah akan menerima permintaanmu jika engkau meminta kepadanya apa yang dicadangkan oleh kami ini? Mereka percaya Allah boleh menurunkan apa yang diminta oleh mereka dan Nabi Isa juga boleh mengemukakan permintaan mereka itu kepada Allah. Contoh penafian istita'ah dengan maksud kedua ini dalam percakapan biasa ialah, hal tastati'u an tukallimani? Bolehkah awak bercakap dengan saya? Maksudnya ialah, adakah awak sudi atau hendak bercakap dengan saya? Sedangkan anda percaya dia dapat bercakap dengan anda jika dia mahu. Jadi itu maksudnya. Nafyi limtina'. Itu makna yang kedua kan. Misalnya dia kata, hal yastati'u rabbuka? Bolehkah Tuhanmu turunkan kepada kita semua ni satu hidangan dari langit? Boleh? Ini hawari Nabi Isa, dia orang-orang Islam, percaya kepada Allah. Takkan dia kata Tuhan tidak berkuasa? Jadi di sini maksudnya bolehkah tu? Ada apa-apa halangan ke? Bolehkah? Kita kata, bolehkah kau mari sini sekejap? Bukan makna kau tidak mampu. Kalau ada halangan untuk kau mari ke sini, kau boleh mari pun. Begitu maksudnya. Di sini dia guna juga perkataan istita'ah atau pecahan-pecahannya atau pecahan-pecahannya. Jadi di sini tentu sekali nak kata Tuhan tak mampu, mana boleh tidak beriman lah kalau kata begitu. Orang yang tidak beriman saja yang akan kata begitu. Sedangkan hawari Nabi Isa ni semua sepakat, semua terima kata mereka itu beriman. Jadi kata mereka gunakan istita'ah berarti menafikan ada halangan. Tak ada halangan ke maksudnya? Gitu. Bolehkah begitu. Bolehkah awak bercakap dengan saya sekarang? Mungkin ada halangan sebab dia nak cepat pergi ke atau tak boleh ke sebab apa ni sibuk ke. Tapi kemampuan bercakap tu ada pada dia. Memang dia boleh cakap, kita tahu. Jadi kita tanya tu sekadar nak tanya ada halangan ke apa-apa ke. Kalau nak kira, kalau dia sudi, kalau dia tidak sibuk, kalau dia bersedia, dia boleh pun bercakap. Dia bukannya apa kita kata bisu. Kita tahu dah tu. Jadi sama juga di sini. Adakah Tuhan boleh buat begini? Nabi Isa kata, ittaqullah in kuntum mu'minin. Maknanya Nabi Isa tak berapa berkenan lagi. Inilah beza antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Nabi-Nabi lain. Kita tengok sahabat-sahabat Nabi Musa, kita katakan berapa banyak teruk dia buat tu kan, pelik-pelik pertanyaan dia tu. Dia minta dengan Nabi Musa suruh buat ini, kadang-kadang benda-benda yang salah betul lah. Tapi tidakkah mereka itu beriman? Beriman. Itu. Nabi Isa ni pun begitu juga, cuba tengok. Dia minta benda macam. Sedangkan kalau kita tengok sahabat Nabi kita, tak ada bukti. Cuba bawa bukti. Ada sahabat, setelah dia, maksud sahabat ni kita faham dah kan, dia beriman lah. Semasa Nabi hidup. Pernahkah kita bertemu baca hadis banyak-banyak dalam Quran lagi lah tak ada. Apa di dalam hadis banyak-banyak. Pernahkah ada sahabat minta? Tak pernah minta. Padahal dia tahu berapa kali dah berlaku mukjizat. Mata keluar. Gepa. Nabi pun masuk elok. Cegas. Lebih daripada dulu. Dia tak minta. Cuma pergi bertemu dengan Nabi gitu. Dia tak minta. Apalagi mencabar. Supaya tunjuk kamu mukjizat. Tak.
Ada sahabat pergi bunuh salah seorang kepala orang munafik kan, Yahudi. Setelah bunuh dia lari kan, tergeliak kaki dia tu kan. Jadi bila pergi bertemu dengan Nabi, setengah riwayat menyebutkan patah. Setelah pergi dengan jumpa dengan Nabi itu, Nabi sapu itu. Hilang tu. Tapi sahabat tu tak minta. Apa lagi cabar? Tak cabar. Lepas tu kita tengok banyak lagi peristiwa mukjizat Nabi berlaku tu kan. Adakah atas permintaan sahabat? Tidak. Tidak. Tak ada air langsung dalam kolam. Tiba-tiba Nabi SAW kata buat mari air sedikit. Dia ambil air semaya. Penuh kolam tu. Berapa lama dia di situ dulu ambil air. Adakah kerana permintaan sahabat? Banyak lagi peristiwa yang lain. Sebab itu pelik apabila golongan Syiah kata sahabat-sahabat Nabi kita ni teruk kan. Sahabat-sahabat Nabi kita ni paling teruk. Kalau Imam Ibn Taymiyah kata, kalau kamu tanya orang Yahudi siapakah di kalangan umat Nabi Musa yang paling baik, dia kata sahabat Nabi Musa. Kalau kamu tanya orang Kristian siapakah di kalangan orang Kristian ni, umat Kristian yang paling baik, mereka akan kata Hawari Nabi Isa, sahabat Nabi Isa lah. Tapi kalau kamu tanya siapakah daripada umat Muhammad ni golongan yang paling jahat, paling tu, dia akan kata sahabat. Sedangkan kita tengok kenyataannya tidak. Dalam Quran jauh lah. Ni dalam Quran sebut. Tapi salah kok. Sebab itu bukan di luar kuasa Tuhan, bukan cabar Tuhan. Nak tengok. Sebab itu lebih seperti Nabi Ibrahim minta Tuhan tunjukkan kepada dia bagaimana dia menghidupkan orang mati. Allah SWT suruh buat gini-gini kan. Jadi ini pun sekadar itu. Dan memang Allah SWT turunkan. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Jadi itu menjadi bukti pada mereka hidup mari hidangan daripada langit. Memang mari sungguh. Tapi atas bukan permintaan orang kafir. Permintaan sahabat-sahabat dia. Nabi Isa sendiri pun kata ittaqullah. Mana tak patut minta macam tu. Tak patut. Kalau kamu benar-benar beriman, tak payah semua tu. Adakah mereka selalu minta? Tidak selalu. Ini yang adanya. Yang disebutnya ini saja. Walaupun satu ada juga. Kalau sahabat Nabi SAW tak ada. Jadi di sini hal yastati' itu yang kita hendaknya. Hal yastati', adakah Tuhan kamu mampu? Boleh, bukan mampu lah sini. Bolehkah Tuhan? Mampu tu tak kena. Akan kita tanya, bolehkah Tuhan menurunkan? Dia tahu dah, memang boleh. Kalau Tuhan nak, takut-takut ada apa-apa halangan, dia tidak nak bagi sekarang ni. Macam kita kata, bolehkah awak bercakap sekarang? Bolehkah kita bercakap sekarang? Kita tahu dah dia boleh kalau dia ada masa. Kalau dia tak ada apa-apa halangan. Jadi kita tanya tu, adakah halangan? Itu nafi imtina. Ini bentuk yang kedua. Nafi dalam bentuk yang kedua. Boleh jadi di dalam Quran itu bila digunakan penafian istita'ah dengan makna. Antara buktinya inilah. Ini bukan makna mustahil. Tidak mustahil. Apa mustahilnya? Tuhan Maha Kuasa. Dia boleh buat. Kalau makanan dari syurga itu pun sudah ada. Bukan belum ada. Ma'idatan. Tapi dia tidak sebut daripada syurga. Ma'idatan minas sama. Dari langit saja. Baik. Jadi itu termasuk dalam bahagian yang kedua. Sama kalau kita percakapan biasa ni, kita kata hal tastati' an tukallimani. Hal yumkin an tukallimani. Gitu saja makna dia. Bolehkah awak bercakap dengan saya? Dalam keadaan kita tahu dia memang boleh pun. Cuba kalau dia kata tak boleh. Sekarang ni bukan menafikan dengan makna dia tidak boleh, tidak mampu, tidak ada kuasa. Kerana ada sesuatu halangan. Okay.
ada sesuatu sebab tidak sesuai dia bercakap, itu saja. Dalam percakapan biasa kita guna juga tastati' dengan makna yumkin, dengan makna yumkin, boleh ke. Yang ketiga baca lagi. Ketiga, apabila ia digunakan dengan maksud sesuatu itu boleh dilakukan tetapi dengan amat berat dan susah payah. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bermaksud, dia yakni Khadir menjawab, sesungguhnya engkau wahai Musa tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku. Surah Al-Kahfi ayat 67. Penafian istita'ah oleh Khadir di sini bukanlah dengan maksud Nabi Musa mustahil dapat bersabar bersamanya. Bukan juga ia dengan maksud menafikan halangan, tetapi hanya untuk menyatakan amat sukar dan berat kepada Nabi Musa untuk bersabar ketika bersamanya. Itu saja maksudnya. Mana boleh, bukan menafikan tak boleh, mustahil, tidak. Bukan maksud halangan apa, tidak juga. Yang kedua tu tidak. Ini sekadar nak cerita boleh memberatlah. Menafikan boleh, engkau tidak boleh bersabar dengan aku, maksudnya berat. Bersabar. Sebab apa? Akan banyak engkau akan lihat perkara pelik-pelik yang mungkin aku buat dan kamu akan membantah pula. Sebab apa? Sebab Nabi Musa ikut syariat. Adapun Khadir ini dia dengan ma fa'altuhu an amri. Aku tidak lakukan itu dengan sendirian, dengan kehendak aku. Maksudnya Tuhan suruh dia. Tuhan suruh. Jadi kalau Tuhan suruh tu sama ada dia Nabi ataupun seperti saya dah tulis dalam Syarah Bukhari itu, yang lebih tepatnya malaikat yang menyamar berupa seperti manusia. Itulah Khadir. Orang duduk sibuk-sibuk cerita dia manusia gitu ini, masing-masing pendapat lah, memang ada pun pendapat begitu. Tapi yang lebih tepatnya dia adalah malaikat. Sebab itu dia boleh bunuh orang. Manusia tak ada syariat mana, Nabi mana pun boleh bunuh orang. Itu antara buktinya. Banyak lagi hadis-hadis yang lain. Boleh tengok dalam nota lah. Boleh tengok di situ. Jadi perkataan istita'ah, nafi istita'ah. Begitu juga perkataan istita'ah kalau tidak nafi. Ya ada kalanya guna maknanya mampu dengan susah payah. Ini dalam ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu tidak nafi. Tetapi guna ataqa yutiqu. Ataq sama juga dengan ini. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, kepada orang yang boleh melaksanakan puasa tapi dengan berat, dengan susah payah. Dia tak berpuasa. Fidyatun, payah fidyah saja. Iaitu bagi makan kepada seorang miskin untuk satu hari dia tak puasa. Jadi yutiqu itaqah. Digunakan itu sama juga. Menunjukkan boleh buat. Tapi buat pun dengan berat, dengan susah payah. Bukan mustahil. Misalnya, kalau orang sakit gastrik dan sebagainya kan, dia boleh puasa tapi beratlah. Orang yang jadi mudah nak bunuh orang kan, misalnya. Puasa tu kalau petang-petang tu, kena berjelur lah. Kena basuh kepala dia. Kena dengar air. Berat lah tu, susah lah tu. Terguling dia tak boleh kerja pun. Dia puasa tapi berat. Dalam keadaan begitu. Yang guna perkataan yutiq. Ataqa yutiq. Asal makna ataqa yutiq itu makna mampu, boleh. Tapi boleh macam mana? Boleh dengan berat, dengan susah. Boleh. Itu maksudnya. Sama juga di sini istita'ah ni nafi, tapi cuma dia dalam ayat nafi. Bukan menafikan tidak mampu langsung, mustahil, boleh buat, tak. Boleh buat, tapi dengan susah payah. Ini contohnya. Jadi dalam Quran itu kalau kita bertemu dengan perkataan-perkataan ini istita'ah dan pecahan-pecahannya, kena ingat 3 kemungkinan makna. Sama ada dia masuk dalam makna yang bahagian yang pertama, atau kedua, atau ketiga. Tengoklah mana yang sesuai.
Tengoklah makna yang sesuai. Kalau tadi penafian ni, apa nama ni? Bolehkah Tuhanmu menurunkan kepada kita satu hidangan dari langit? Kalau yang kata begini ni orang kafir, boleh jadi dia mencapai, dia kata tak mampu. Dia menafikan kemampuan sungguh. Kenapa? Dia menafikan kemampuan sungguh, bukan halangan. Tapi oleh kerana kita tengok ini orang panggil siap dan sibak ni, konteks ayat kena tengok. Siapa yang kata begini? Hawari. Kalau Hawari dia beriman. Bila beriman dia tak akan percaya. Kalau orang percaya Tuhan tidak mampu, maksudnya Tuhan tidak ada kuasa. Maksudnya kuasa dia tu terhad, tidak mutlak. Itu rusak akidah tu, bukan akidah orang Islam. Sedangkan Hawari, bila sebut Hawari ni, mesti dia Islam. Jadi kita kena faham keadaan. Kalau orang kafir lah kata begini, nescaya kita boleh faham. Dia tolak kuasa Allah. Tapi di sini bukan gitu. Hanya tanya nafi itu ada kehalangan atau tidak ada. Kalau tidak ada halangan, dia maha kuasa, dia bolehlah kira-kira. Jadi yang ketiga ni mana boleh, bukan menafikan kemampuan secara mutlak, tidak. Cuma susah, berat. Berat. Kamu boleh kau berjalan atas bara api ni sampai sebelah sana. Misalnya. Boleh, tapi beratlah. Teruklah. Bukan mustahil. Bukan mustahil. Tapi berat. Keadaan macam tu. Tengok keadaan lah. Tengok siap dan sibak bagi sesuatu ayat itu. Lepas tu habis dah. InsyaAllah kita akan sambung nota seterusnya. Jadi sekadar itulah dulu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.